Okay. Alright, so untuk hari ini sebelum kita mulakan pengajaran, saya akan buat short quiz yang mana saya akan buat short quiz untuk revise kembali apa yang kamu dah belajar dan apa yang kamu dah dapat sepanjang kamu menonton video pengajaran part 1 untuk tajuk First Law of Thermodynamics. Okay, caranya mudah sahaja. Alright, soalan saya adalah senaraikan kepada saya satu knowledge. Okay, saya akan record benda ni untuk masuk dalam saya punya penilaian, okay? Penilaian kamu untuk sebagai carry mark. Alright, so soalan saya adalah senaraikan satu saja, okay? Satu sahaja knowledge ataupun formula or anything yang related to tajuk first law of thermodynamics yang kamu tahu. Okay, so jawapan yang telah kawan kamu beri, kamu tak dibenarkan untuk beri lagi. Jawapan yang sama tak sepatutnya berulang. Okey, so jawapan yang berulang saya takkan terima. Okey, soalan saya ulang sekali lagi. Kamu akan diminta untuk menulis dan memberitahu kepada kelas tentang satu knowledge atau satu formula atau satu teori yang kamu belajar dalam topik first law of thermodynamics. Jawapan yang diberikan haruslah berbeza dan berlainan dengan kawan yang telah memberitahu tentang jawapan tersebut sebelumnya. Ada soalan? Ya, ada doktor. Okey, baik. So kalau tak ada soalan, saya akan bagi masa 5 minit mulai daripada sekarang. Saya minta anda semua tulis di ruangan komen di sebelah kanan. Okey, satu je so jangan tulis lebih nanti kawan lain tak boleh nak ni. Okey, thank you. Ashraf dah masuk. Okey, so saya akan kembali semula untuk pada jam 2.46 petang. Okey, ada 2 minit lagi.
macam mana Okay, alright. So jam dah 2.46. So saya akan ambil jawapan yang ada di sebelah kanan ni sebagai penilaian kuis. Okay, untuk topik first law of thermodynamics. Okay, so kalau saya tengok kat sini, jawapan yang ada delta U sama dengan Q tambah W, PV equal to nRT. Okay, lepas tu dalam fitri dia tulis ideal gas obey PV equal to nRT, tiba-tiba dia perasan baru sama dengan Syahira, dia tukar bijak ni so dia tulis jawapan dia kat ni, ideal gas gas yang tak obey PV equal to nRT is called real gas. Okay, betul. The energy of isolated system is constant. Betul. Sebab apa? Sebab dia punya boundary adalah adiabatic dan tak membenarkan matter ataupun energy untuk pass through. Thermodynamic are movement of heat. Yes, we are talking thermodynamic. We are talking about movement of heat dan energy. Okay, when pressure is constant, it's called isobaric. Yes. There are three system, open system, closed system dengan isolated system. Okay, betul. W sama dengan negatif nRT T2 per T1. Ini formula apa ni? Okay, ini formula untuk cari work pada keadaan dua temperature. Okay, you have to know macam mana formula ni boleh kita dapat. Okay, system and surrounding dibatasi oleh boundary. Okay, betul, good. Knowledge yang saya dapat ialah W irreversible sama dengan negatif P external dV. Alright, good. So work for irreversible process adalah negatif integrate negatif P external dV. Okay, alright, betul. When we integrate the past function such as dW and dQ, it become W and Q. Yes, very good. Past function depend on path taken between initial and final state. That's very good. Zarifah, two types of state function. Ada intensive dengan extensive. Intensive maknanya function atau fungsi tersebut independent kepada size. Okay, contohnya density, temperature dan sebagainya. Alright. Okay, Hafizuddin Kamaluddin, there are two types of boundary, adiabatic and diatomic. Very good. Adiabatic adalah boundary yang tidak akan membenarkan heat untuk pass through. Diatomic adalah boundary yang mana membenarkan heat ataupun energy untuk pass through that boundary. Okay, only energy as work or by heat transferred in closed system. Okay, kalau dalam closed system, only energy ataupun heat yang boleh transfer, matter tak boleh transfer. Okay, the first law of thermodynamics states that heat is a form of energy. The thermodynamic process are therefore subject to the principle of conservation of energy. Yes, the main point dalam first law of thermodynamics adalah law of conservation of energy, yang mana tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan, hanya boleh berubah bentuk ataupun bertukar kepada energi yang lain. Okay. Alright, irreversible process sama dengan sistem atau persekitaran yang tidak boleh berputar balik kepada suhu asal. Okay, macam mana kita nak jadikan proses tu reversible? Kita perlu buat some infinitesimal change. Kita perlu bagi perubahan yang sikit je and then proses tu akan boleh berpatah balik. Okay, dan dalam reversible process ada beberapa syarat yang perlu dia ada. Yang pertama, mesti absence of friction, tak ada gangguan. Yang kedua, dia mesti give time. Dia bukannya automatic terus berlaku. Okay, dan seterusnya. Alright, okay. So Nur Fasiha, the formula of heat capacity, C is dQ over dt. Okay, ni adalah formula untuk CV. CV, heat capacity at constant volume sama dengan dQ over dt. Okay, we have isobaric, isochoric dengan isothermal. Isobaric, saya cakap semalam, adalah keadaan pada constant pressure. Macam mana nak ingat dia, sebab B dengan P lebih kurang. So isobaric constant pressure, isochoric constant volume dan isothermal adalah constant temperature. Okay, dW sama dengan negatif PdV untuk constant volume isochoric. Ini macam kurang tepat. dW sama dengan negatif PdV adalah overall, memang general equation. Okay, untuk kira work. Okay, untuk reversible process. Dan pada waktu isochoric, W dia akan sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab tak ada perubahan volume. Okay, there are three system, open, closed and isolated system. Nur Izzah ni dah ada jawapan tadi sebelum ni.
Okay, boleh tambah lain jawapan lain kat bawah. Alright, Nurul Hanis, closed system only energy can transfer either as work or by heat. Alright, okay. Work for reversible process, negative integrate PdV. Amira Elias, jawapan pun dah sama. Okay, kalau rasa nak dapat markah lain, so boleh tambah jawapan dekat bawah. Okay, Nurul Halili, energy cannot be created or destroyed. It only can change and transfer. Okay, good. Nur Amira Natasha, internet energy. Internet energy kita tulis sebagai U. Dia adalah merupakan extensive properties. Okay, and its value depend on the amount of matter. Yes, betul. Alright. Nur Syasha Damia binti Cik Sulaiman, W sama dengan negatif NR T2 tolak T1. Ini dah ada tadi dekat atas. Okay, Nur Nadia Sakinah, the formula that we will use is in isothermal irreversible is kalau isothermal irreversible negatif nRT 1 tolak P external bahagi P1. Okay, betul. Alright, in real gas such as carbon monoxide and oxygen do not obey ideal gas law. Okay, betul. Nur Nadia Nadira Syafiqah Muhammad Zaidi, if T system kurang daripada T surrounding, maka Q is positive and heat flow into the system. Okay, kalau T system kurang berbanding dengan T surrounding, maknanya temperature dalam rendah. Bila temperature dalam rendah, kalau kita belajar dalam first Zero's law of thermodynamics, bila ada dua sistem yang dekat, okay, kalau sistem yang energi akan mengalir daripada kawasan temperature tinggi pergi ke kawasan temperature rendah. So kalau T sistem rendah, maknanya energi akan masuk ke dalam sistem. Bila energi masuk dalam sistem dalam bentuk heat, maka Q is positive. Maknanya Q, heat dia akan bertambah. Okay, good, betul. Nurizam Muhammad Ali, for any system, energy transfer is associated with mass crossing the natural boundary, external work or heat transfer across the boundary. For any system, energy transfer is associated with the mass crossing the control boundary, external work or heat transfer across the boundary. Okay. Diathermic have two types, which is exothermic and endothermic. Okay, bila boundary dia merupakan boundary diathermic, maknanya dia membenarkan heat ataupun energy untuk pass through, maka proses akan berlaku sama ada exothermic ataupun endothermic reaction. Isobaric is the system which have same pressure ataupun maknanya dalam proses yang berlaku tu, okay, pressure dia adalah constant. Okay. Nurul Hanis binti Abdul Hamid, open system is both energy and matter can be exchanged. Okay. Amira Elias, there are two types of function, state function and past function. Dini Iskandar, state function is divided into two, is extensive dengan intensive. Okay, saya rasa dia ni dah jawab beberapa kali tapi jawapan ni dah ada kat atas. Khairul, enthalpy only pressure, volume, work is done and pressure is constant. Okay, alright. State function do not depend on past or process. Past function depend on past or process. Okay, type of one, extension, volume, surface and electrical. Type of work. Okay, type of work ada extension, volume, surface and electrical. Work for isothermal system, work for isothermal reversible system adalah W sama negatif nRT ln V2 per V1 ataupun negatif nRT ln P1 per P2. Okay. Alright, thank you semua. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan ke topik kita yang seterusnya? Okay, so kalau tak ada, saya akan teruskan ke topik kita yang seterusnya. Alright, so semalam saya berhenti Okay, so semalam saya berhenti pada slide yang ke-32.
Okay, so kita ada lebih kurang 23 slide lagi sebelum kita tamatkan topik kita yang keempat ini. Okay, alright. So untuk pengetahuan semua, kalau ikutkan performa seperti mana yang saya bentangkan pada awal semester dulu, kita akan ada midterm test pada minggu yang keempat, iaitu minggu ni lah. Okay, so test dijangka dijalankan pada hari weekend ni, iaitu pada hari Ahad. Walau bagaimanapun, saya sedang dalam proses perbincangan dengan Dr. Siva juga sebagai penyelaras untuk mengkonfirmkan tarikh tersebut, sama ada minggu ni ataupun dianjakkan sedikit pada minggu hadapan. Okey. Alright, saya akan maklumkan segera tentang tarikh tersebut. Walau macam mana pun kamu perlu bersedialah. Okey, topik yang masuk sekurang-kurangnya adalah topik 1, 2 dan 3. Okey. Alright, so saya terus kepada slide yang ke-33. Okey, untuk slide yang ke-33 kat sini saya cuba nak tunjukkan tentang relationship. Okay, relationship antara CP dengan CV. Okay, so sebelum ni saya dah explainkan bahawa kita ada formula yang pertama iaitu DH sama dengan CP dt dan kita ada juga DU sama dengan CV dt. Okay, ini yang kita dapat sebelum ni lah. Alright. So daripada sini, now kita nak tengok pula apa kaitan antara CP dengan CV. Okey, kaitan dia kita boleh tuliskan macam ni, CP tolak CV sama dengan NR. Okey, CP tolak CV sama dengan NR, kita akan dapat dalam unit Joule Kelvin. Okey, ataupun CP tolak CV sama dengan R, assuming that mol dia adalah satu sahaja. Okey, alright, so that's why kat sini, so formula dia adalah CP tolak CV sama dengan NR. Okey, ni formula perkaitan antara CP dengan CV. Okey, apa nilai CV? Nilai CV ni adalah constant dengan cara kalau dia monoatomic molekul ni maknanya apa? Molekul yang ada satu je. Contohnya argon. So it's monoatomic molekul. So dia punya CV dia sama dengan 1.5 darabkan dengan R. R ni apa? 8.3145 Joule per mol per Kelvin lah. Okey. Alright. So dan untuk diatomic molekul contohnya oksigen, nitrogen yang dua. Okey, yang dua. So CV dia adalah 2.5 R. Okey. Okey, ni untuk ideal gas. Dan untuk untuk real gas, so CP tolak CV, perkaitan antara CP dengan CV adalah CP tolak CV sama dengan P tambah delta U over delta V pada constant T darabkan dengan del V over del T pada constant P. Okey, ni just for your information sajalah. Okey. Alright, so next saya akan explainkan tentang satu eksperimen yang berkaitan dengan first law of thermodynamics. Okey, nama eksperimen tersebut adalah Joule experiment. Okey, dalam Joule eksperimen kita akan gunakan Joule eksperimen untuk determine apa? Untuk determine del U over del V pada constant T. Okey, kita nak tentukan del U over del V pada constant T, itu gunanya Joule eksperimen ni. Okey, so kalau soalan minta explain Joule eksperimen, okey, so yang pertama kamu akan explain Joule eksperimen adalah untuk determination of del U internal energy over del V. Maksudnya apa? Kita dalam Joule eksperimen ni kita nak tentukan perubahan internal energy apabila berlaku perubahan volume pada constant temperature. Maknanya pada constant temperature bila volume expand, adakah akan berlaku perubahan kepada internal energy. Okay, so statement yang kedua dalam Joule eksperimen adalah macam mana eksperimen tu dijalankan. Eksperimen tu akan involve dua glass bottle, ada satu glass bottle kat sini, ada satu glass bottle kat sini, dan dua glass bottle ini akan dihubungkan oleh satu valve yang ada valve kat tengah-tengahnya untuk tutup lah kat sini. Okey, dan enclose dan gas bottle ini akan di-enclose dalam satu thermally isolated container. Maknanya takkan ada haba boleh keluar lah daripada dalam ni. Okey, alright, so dan kemudian dekat dalam ni, okey, dekat dalam ni ada apa? Dekat dalam ni ada water. Okey, alright, so soalan yang seterusnya adalah, statement yang seterusnya adalah
So macam mana eksperimen ini dijalankan? Yang pertama adalah the first bottle is filled with gas under pressure. Okay, so contohnya botol yang pertama ni kita masukkan ideal gas. Okay, kita masukkan ideal gas. Okay, dan the second bottle sebelah kanan ni kita kosongkan, vacuumkan, tak ada gas. Okay. Alright, selepas tu bila kita nak mulakan eksperimen, apa yang kita buat adalah kita buka valve ni. Okay, so bila kita buka valve ni, apa yang akan berlaku adalah gas ni akan expand dan daripada kiri ni dia akan pergi ke kanan. Sebab kanan ni kan kosong, so gas ni akan expand. Okay, so daripada eksperimen tersebut, apa hasil yang didapat? Okay, hasil yang dapat adalah pertama, no discernible change in temperature after thermal equilibrium DQ sama dengan kosong. Okey, dalam sistem ni, okey saya lupa nak sebutkan tadi, first ada satu balang, ada dua balang yang kedua disambungkan oleh satu valve dan ada dia disambungkan oleh satu connected dengan satu ruang dan kemudian ada valve kat sini. Kemudian dalam ni kita letakkan air, di sekelilingnya kita letakkan air dan kemudian kita ada isolated container yang kita masukkan termometer juga. Okay, alright. So lepas buat eksperimen tu, apa eksperimen dia buat adalah dia buka valve dan gas ni akan expand. Kemudian bila gas ni expand, maknanya volume bertambah. Apa yang dia tengok? Dia nak tengok berlaku tak perubahan temperature. So dia dapati bahawa tak ada perubahan temperature, no discernible change in temperature after thermal equilibrium. Maknanya selepas gas ni expand, okay, dia dapati bahawa temperature adalah sama. So bila temperature sama maknanya no change in heat, so DQ sama dengan kosong. Okey, ni result yang pertama dia. Okey, so kemudian kita dapati bahawa no work is done. Kenapa no work is done? Okey, sebab dalam eksperimen ini kita P external adalah kosong. P external tu apa? Sebab ini adalah valve kat sini. Okey, di sebelah sini adalah sistem, kemudian sebelah sini adalah vacuum. So bila vacuum ada pressure tak? Tak ada. So maknanya P external dia adalah kosong. So bila P external adalah kosong, dW sama dengan kosong. Sebab dW sama dengan negatif P external dV. Okey, alright. Okey, thus du nilai dia berapa? So kita nak kira du kan, kita nak kira perubahan du. So bila perubahan du sama dengan dq tambah dw. So kalau dq sama dengan kosong, dw pun kosong, maknanya du adalah sama dengan kosong. Manalah eksperimen ini, saya cakap awal-awal tadi, kegunaan eksperimen ini untuk apa? Untuk determine perubahan internal energy apabila berlaku perubahan volume pada constant temperature. Okay, so dalam kes ni bila dia expand maknanya berlaku perubahan volume tapi didapati bahawa no heat change, temperature maintain. So bila temperature maintain maknanya tak ada heat transfer yang berubah, so maknanya DQ dia sama dengan kosong. Dan di samping tu dalam proses ini P external adalah sama dengan kosong sebab ini adalah valve, ini adalah sistem. Okay, so bila ni sistem kat luar ni adalah P external, P luar ni adalah vacuum, so maka P external dia sama dengan kosong. Okay, alright, so no work is done, P external sama kosong. So bila dW sama dengan kosong, dQ sama dengan kosong, maka du juga adalah sama dengan kosong. Arti kata lain, tak ada perubahan dalam internal energy apabila berlaku perubahan volume. Okay, so del U over del V yang saya sebutkan ni, okay, del U over del V pada constant temperature ini adalah satu term yang kita panggil sebagai internal pressure. Okay, so in conclusion, the internal energy of the gas is independent of the volume. Maknanya internal energy ni tak bergantung kepada volume. Walaupun volume tu berubah, volume tu besar, internal energy tetap sama. That's why lah del U sama dengan kosong tadi. Maknanya tak ada perubahan internal energy. Okay, walau bagaimanapun eksperimen ni ada beberapa weaknesses. Yang pertama, eksperimen ni adalah not sensitive due to the large heat capacity of gas bottle. Okay, kenapa large heat capacity of gas bottle? Sebabnya, okay, bila berlaku
expand dalam ni, so mungkin berlaku perubahan volume, dan perubahan volume yang mungkin berlaku perubahan temperature. Mungkin masa dia kembang ni temperature akan merendah contohnya. Okey, so bila temperature merendah, apa yang berlaku adalah kita harapkan supaya bila temperature dalam ni merendah, kita harapkan temperature luar pun akan merendah lah, sebab zero slope of thermodynamic kan dia akan maintain. Dan kemudian bila temperature tu merendah, kita dapat detect lah perubahan yang berlaku dalam temperature dalam sistem tu. Okey, so tapi walau bagaimanapun, okey, kita kata dekat sini heat capacity of valve ataupun heat capacity of glass ni adalah sangat tinggi. So bila heat capacity glass tinggi, okay, so bila heat capacity of gas bottle tu tinggi, apa yang terjadi adalah heat capacity apa? Energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Okay, heat capacity adalah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu ataupun temperature. So maknanya dekat sini, bila kita kata heat capacity of gas bottle tinggi, maknanya dia perlukan energi yang tinggi, barulah temperature dia akan menaik. Makanya dalam eksperimen ni mungkin berlaku perubahan tenaga ataupun perubahan temperature, tetapi perubahan temperature itu adalah sangat sikit, yang mana tak cukup untuk menaikkan suhu gas botol ni. So kalau suhu gas botol ni tak naik, maka temperature tu kan diukur kat termometer kat luar tu, termometer akan tunjukkan bacaan yang sama saja. Okey, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah the experiment assume that there is no interaction between the molecule of ideal gas and the internal energy. Those does not change. Dalam eksperimen ni kita assumekan yang dalam ideal gas ini tak ada berlaku apa-apa interaction between the molecule. Okay. Okay, so statement yang ketiga adalah on the other hand, the internal energy of real gas depend on the volume at constant temperature. Okay, so maknanya kat sini kita bagi tahu ini je statement sahaja. Okay, yang mana internal energy of real gas, tadi kita bercakap tentang ideal gas. Okay, tapi internal energy untuk real gas akan depend kepada volume. Okay, kalau ada berlaku perubahan volume, so akan berlaku perubahan pada internal energy kalau dia adalah real gas. Okay, tapi kalau dia ideal gas macam eksperimen yang kita dapat ni, okay, dia menunjukkan bahawa tak ada berlaku internal energy apabila berlaku perubahan volume. Okay, so statement yang keempat adalah kenapa kelemahan eksperimen ni adalah heat capacity of water is higher than the gas, therefore it's difficult to observe the temperature increment. So point nombor 4 ni hampir sama dengan point nombor 1. Sebab apa dia sebutkan? Sebab saya cakap tadi dekat sini ada water. Okay, kat sini ada water. So maknanya bila berlaku perubahan temperature dalam ni, so kita harapkan akan berlaku perubahan temperature dalam water ni dan kemudian akan dapat didetect oleh termometer. Walau bagaimanapun heat capacity of water juga adalah tinggi. So maka temperature yang dihasilkan tu mungkin berlaku perubahan temperature, mungkin berlaku transfer of Haber. Okey, tapi walau bagaimanapun transfer of Haber tersebut, perubahan tenaga tersebut adalah sangat rendah menyebabkan dia tak dapat didetect oleh termometer. Okey. Itu kelemahan eksperimen ni. Okey, disebabkan eksperimen ni ada kelemahan, maka Joule pun berpakat dengan kawan dia yang nama Thomson. So dia orang buat satu eksperimen baru yang dinamakan sebagai Joule-Thomson eksperimen. Okey, so untuk Joule-Thomson eksperimen, dalam Joule-Thomson eksperimen kita assume bahawa Q sama dengan kosong, maknanya tak ada berlaku perubahan of heat dekat sini. Okey, dan maka bila Q sama dengan kosong, delta U akan sama dengan W sebab delta U sama dengan Q plus W. So kalau Q kosong, maknanya delta U dalam kes kita ni akan sama dengan W. Okey, so cuba kamu ikut saya untuk cuba menelusuri eksperimen ni. Okey, dalam Joule-Thomson eksperimen ni, apa yang dia buat adalah dia mengubah struktur eksperimen tadi yang asal. So apa yang dia buat adalah dia ada satu sistem yang mana merupakan insulator atas dan juga bawah dia adalah merupakan insulator. Okey, kemudian ada sistem di bahagian A, ada satu gas sistem di bahagian A, ada satu gas sistem di bahagian B dengan pressure B, gas A part dengan pressure A. Okey, dan ada dua termometer digunakan, satu termometer dekat bahagian A, satu termometer dekat bahagian B yang akan menunjukkan temperature di bahagian A dan juga di bahagian B. Okey, dan kemudian apa yang berlaku kat tengah-tengah ni, dia ada porous plate. Okey, sistem ni bertutup lah
Kita ni bertutup macam ni. Okey, dan tengah-tengah ni ada porous plate. Apa yang porous plate ni buat? Dia akan boleh bergerak sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Maksudnya kat sini, bila contohnya porous plate ni bergerak ke kanan, okey, apa yang akan berlaku adalah gas di sebelah kanan akan mengalami proses compression sebab bila tolak pergi kanan, so gas ni akan dikompreskan dan di sebelah kanan pula akan berlaku proses expansion. Dan sebaliknya, kalau porous plate ni bergerak ke sebelah kiri, so maka pressure A di sebelah kiri ni akan meningkat, dia akan dikompreskan dan pressure B akan berkurang dan proses expansion akan berlaku. Okey. So, dekat sini apabila berlaku pergerakan porous plate itu sama ada pergi ke A ataupun pergi ke B, apa yang akan terjadi adalah dia akan melakukan kerja untuk menggerakkan sama ada expand ataupun compress. So kerja itu kita boleh tuliskan sebagai WA, contohnya WA sama dengan PAVA. Macam mana? Sebab dW sama dengan negatif P di V. So integratekan W sama dengan negatif PV. Okay. So dalam kes ni, okey, kenapa ada PVA dengan negatif PVB? Okey, so VA dengan VB ni menggambarkan volume yang ada di setiap satu kawasan ni. Okey, so kalau pada kawasan A, maka work A sama dengan PA darabkan dengan VA. Okey, kenapa VA? Kenapa V dia positif? Sebabnya proses ni katakan kita assume di bahagian A ni dia expand, maknanya porous plate ni pergi ke sebelah kanan. So bila porous plate ni pergi ke sebelah kanan, maka dia akan expand, volume dia akan bertambah, that's why dia akan jadi sorry. So untuk bahagian A ni, okay, ni assumption ni kita boleh buat, dia boleh berubah WA boleh negatif, boleh positif. Tapi kalau tengok pada situasi yang soalan kita ni, okay, so kita assumekan sebenarnya porous plate ni pergi bergerak ke arah A. So maknanya dia bahagian A ni dikompres. Bila bahagian A ni dikompres, okay, volume dia akan berkurang, which is negatif lah. Okay, tapi bila negatif, gabungan dalam formula dia ada negatif kat depan, so dia jadi positif. So kita ambil bahawa WA sama dengan PAVA dan WB pula sama dengan PBVB. Okay, so kalau kita nak totalkan work dia, work A, total work untuk sistem ni adalah work A tambah work B sama dengan PAVA tolak PBVB. Okay, dan delta U sama dengan UB tolak UA. Internal energy, perubahan internal energy adalah sama dengan internal energy B tolak dengan internal energy untuk A, dan delta U tadi sama dengan W kan. So delta UB tolak UA sama dengan W total. So UB tolak UA sama dengan W total tadi, PAVA tolak PBVB. Okey, semua kemudian apa yang kita buat adalah kita pindahkan. Okey, so dia A duduk grup sebelah yang sama dengan A, B sebelah yang sama dengan B. So apa yang jadi adalah di sebelah kiri kita pindahkan UB, so UB tambah PBVB sama dengan UA tambah PAVA. Okey, dan kita tahu bahawa entalpi ataupun H sama dengan U tambah PV. So ni adalah U tambah PV. So maknanya kita boleh tulis kat sini adalah entalpi ataupun HB, sebelah kanan ni adalah entalpi ataupun HA. So dalam kes ni kita dapat bahawa HB sama dengan HA. Bila HB sama dengan HA, maknanya HB tolak HA ataupun delta H akan sama dengan kosong. So daripada eksperimen ni kita dapati bahawa okey, katakan pressure B lebih besar daripada pressure A. The experiment as such no heat absorbed or evolved, Q sama dengan kosong. Found that TA lebih besar daripada TB atau TB lebih besar daripada TA, depend on the gas pressure and pressure 1 and pressure 2 also on TA. Dalam statement ni apa yang dia nak bagi tahu adalah dalam eksperimen ni tak ada heat absorb ataupun evolve. Okey. So daripada eksperimen ni apa yang kita dapat bahawa
proses ini berlaku pada constant enthalpy. Maknanya dalam proses yang kita buat ni kita dapat satu knowledge baru, iaitu enthalpy dia adalah constant. Dan daripada eksperimen ni kita dapat satu lagi term yang kita panggil sebagai Joule-Thomson coefficient, iaitu mu sama dengan del T over del P pada constant H. Okay, so mu ataupun Joule-Thomson coefficient ni adalah del T over del P pada constant H. Okay, so simbol mu ni ataupun Joule-Thomson coefficient ni akan bernilai positif kalau proses tu berlaku proses cooling, dan nilai mu ni akan bernilai negatif kalau berlaku proses heating. Okey, dan kalau nilai mu ni sama dengan 0, maka kita tahu dalam proses tu no cooling ataupun heating yang berlaku. Okey, dan temperature semasa expansion tu yang mana mu sama dengan kosong kita panggil sebagai inversion temperature. Okey, so application of knowledge yang kita dapat ni adalah dalam peti ais. Sebabnya kalau tak ada knowledge ni kita takkan ada peti ais. Sebab apa? Sebab peti ais tu menyejukkan. Macam mana peti ais tu boleh disejukkan? Okay, so kita gunakan gas. Sebab tu kita tahu dalam peti ais kita ada gas. So pernah tak berlaku situasi yang mana korang rasa macam peti ais tu tak sejuk? Lepas tu orang tua tu selalu sebut, ni kurang gas ni, kena tukar gas. So maknanya gas dalam peti ais tu dah tak function well. Sebab apa? Sebab gas itu sebenarnya yang kita gunakan untuk menyejukkan peti ais. Macam mana gas tu boleh digunakan untuk menyejukkan peti ais? So a gas can be used as a refrigerant only at temperature below the maximum inversion temperature, which is 607 for nitrogen, 204K for hydrogen dan 43K for helium. Maknanya kalau gas tu dia pakai dalam peti ais tu adalah gas nitrogen, so dia perlu dia perlu menggunakan gas tersebut pada temperature yang lebih rendah daripada 607 Kelvin. So bila temperature lebih rendah daripada 700 Kelvin, maka akan berlaku proses cooling. Okey, dan bila berlaku proses cooling dalam gas tersebut, maka dia akan menyejukkan peti ais tersebut semasa proses cooling yang berlaku tu. Okay, alright, so let's take a break for 5 minutes. So saya akan sambung semula pada jam 3.23 petang. Okay, terima kasih. Okey doktor. Okay, terima kasih.
Okay, alright class. So saya akan sambung pengajaran kita pada hari ini on adiabatic, tajuk adiabatic process. Okay, alright. So tadi kita dah tengok specifically on reversible ataupun irreversible process. Dan now saya nak tengok on adiabatic, kita akan tengok on adiabatic process. Okay, dalam adiabatic process, kita tahu bahawa no heat is gained or lost. Kita tahu bahawa dalam adiabatic process tak ada heat akan kita dapat ataupun heat akan hilang. Maknanya dekat sini heat tu adalah constant. Okay, alright. So, alright. So if pressure volume work is involved, okay, kalau pressure volume work is involved, so maknanya dekat sini dW, okay, so dW, contohnya dW sama dengan negatif P external dV kan. So kalau kita kata tak ada dalam adiabatic process, tak ada heat gain ataupun heat loss, okay, so maka nilai Q dia dQ sama dengan kosong. So kita tahu bahawa du sama dengan dQ tambah dW. So kalau dalam adiabatic process maknanya du sama dengan dW. dW sama dengan negatif P external dV. Okay, for an ideal gas, the internal energy is a function only of temperature. Okay, so maknanya for ideal gas, untuk ideal gas, internal energy ni is actually a function of only of temperature. Maknanya du, okay, untuk tadi kita tahu bahawa internal energy adalah function dia merupakan function temperature sebab du sama dengan CV dt. Okay, so CV adalah constant kat sini. Okay, dt lah function temperature. Okay, maknanya du akan dipengaruhi oleh temperature. Okay, CV ni tadi itulah depend kepada kalau dia monoatomic, monoatom, so maknanya 1.5 R. Kalau dia diatomic 2.5 R dan seterusnya. Okay, untuk katakan untuk N mole of ideal gas. Okay, katakan untuk sorry. So untuk N mole of ideal gas, okay, katakan kita ada tadi okay, kita tengok kat sini apa yang saya cuba nak buat adalah, okay, kita tengok kat sini du sama dengan CV dt. Okay, dan kita ada satu lagi term iaitu PV equal to nRT dan P sama dengan nRT per V. Dan tadi du sama dengan CV dt kan, tadi kat sini tengok ni du sama dengan CV dt. So kita tulis sini CV dt dan du sama dengan negatif P external dV. Okay, so sama dengan negatif P external dV dan negatif P external P sama dengan nRT per V darabkan dengan dV. Okay, alright, dan maka bila kita nak integratekan both side, so kat sini ada CV dt, so T kita pindahkan ke bawah, so that's why jadi negatif CV dt per T. Okay, so bila kedua-dua belah kita boleh integratekan, so integratekan both side. So integratekan dt over t, so dia jadi CV sama dengan 1 per t dt sama dengan negatif nr 1 per v dv. So CV integrate 1 per t dapat CV ln t2 per t1, negatif nr integratekan 1 per v dapat v2 ln v2 per v1. Maka dekat sini kita bolehlah kira, okay, heat capacity at constant volume CV pada certain condition bila kita ada berlaku perubahan volume dan juga berlaku perubahan temperature. Okay, ni formula yang perlu kamu ingatlah. Okay, dan daripada sini kita satu term lagi yang kita namakan sebagai gamma. Okay, gamma ni apa? Gamma ni sama dengan CP bahagi dengan CV. Okay, dapat nilai CP bahagikan dengan CV dapatlah nilai gamma. Okay, dan gamma tolak 1 sama dengan NR per CV. Dan CP tolak CV sama dengan NR. Ni adalah formula yang kita tahu tadilah. Saya dah tunjukkan sebelum ni. Sorry. Okey ke tak? Okey.
Alright, saya teruskan. So by replacing the above substitution, okay, saya cuba nak sampaikan untuk slide ni adalah kan sebelum ni kita ada belajar dalam Boyle's Law P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, betul tak Boyle's Law? Dan kita ada juga Charles Law V1 per T1 sama dengan V2 per V2 bahagi dengan T2. Okey, ini adalah formula-formula yang kita akan gunakan dalam keadaan biasa. Okey, dalam keadaan biasa maknanya keadaan normal. Okey, tapi kalau keadaan tu proses tu berlaku pada waktu adiabatik, okey, yang mana takkan berlaku heat loss, sama ada heat gain ataupun heat loss takkan berlaku, maka persamaan Boyle's Law ataupun Boyle's Law ataupun Charles Law yang macam ni kita tak boleh gunakan sebagai relation antara P dengan V ataupun V dengan T. Tapi kita perlu pakai satu formula baru yang saya dah merahkan dekat sini. Okey, yang mana kalau dia melibatkan adiabatik, perkaitan antara T dengan V itu adalah T2 bahagi T1 sama dengan V1 bahagi V2 kuasa gamma tolak 1. Okey, ataupun kalau P dengan V pula relation dia adalah P2 per V1 sama dengan V1 bahagi V2 kuasa gamma. Dan seterusnya kalau relationship antara T dengan P, so relationship dia adalah T2 bahagi T1 sama dengan P2 bahagi P1 kuasa gamma tolak 1 bahagi gamma. Okey, so maknanya contohlah kegunaan dia waktu bila, mungkin kamu terfikir, contohnya lah dalam relationship tu, dalam proses tu dia kata dia bagi tahu nilai P1, P2 dan V1, tapi V2 dia tak bagi. So macam mana kita nak kira? So kita akan pakai formula ni. Okey. Okey, so kita akan pakai formula ni dengan syarat kita kena tahu nilai gamma. Gamma ni apa? CP dengan CV. So kita kena kira lah berapa nilai CP, berapa nilai CV, so kita akan dapat. Okay. Alright, so nanti saya akan bagi contoh soalan kat mana untuk kamu praktiskan dan gunakan formula-formula ni. Okay, sebagai contoh untuk latihan. Okay. Alright, so bila kita bercakap tentang adiabatik ataupun normal keadaan reversible process, so kita akan ada graf ni, graf P over V. Okay, graf PV ni maknanya graf relationship antara pressure dengan volume. Maknanya bila semakin tinggi pressure, apa yang berlaku pada volume akan semakin kurang lah kan. Sebab bila volume membesar, maka pressure akan berkurang. So that's why kita ada graf ni. Bila volume bertambah, pressure akan berkurang. Tapi kenapa ada dua graf yang berbeza? Satu dia lebih mendatar, satu lagi lebih cerun. Okay, so itulah beza antara graf adiabatik dengan graf isothermal biasa. Okay, kalau graf isothermal, penurunan dia adalah lebih slow ataupun lebih mendatar. Okay, perubahan penurunan pressure apabila volume bertambah tu lebih mendatar berbanding dengan keadaan adiabatik yang mana pengurangan pressure itu adalah sangat tinggi apabila volume kita berkurang. Maknanya bila dalam proses adiabatik, kalau volume bertambah, so dalam proses adiabatik, kalau volume bertambah, pressure dia akan menurun secara mendadak. So kalau katakan dalam satu graf, dia tak bagi tahu nilai, satu dia bagi tahu macam ni graf dia, satu dia bagi tahu graf yang macam ni. Okay, so kamu boleh tahu bahawa ini adalah graf isothermal. Okay, dan ini adalah graf adiabatik. Okay, sebab graf adiabatik penurunan value pressure dia adalah lebih lebih mendadak. Okay. Okay. Alright, saya nak masuk lagi satu term yang kita panggil sebagai thermochemistry. Okay, thermochemistry is mainly concerned about heating effect or enthalpy in chemical reaction. Okay, so dalam thermochemistry ni kita nak tengok about heating effect ataupun enthalpy kepada apa yang berlaku disebabkan oleh heating effect ini, apa yang berlaku kepada chemical reaction kita. Okay, so maknanya kat now saya cuba nak relatekan antara formula-formula yang kita dah belajar tadi dengan chemical reaction. Okay, basically ini benda yang kita dah belajar sebelum ni, which is pada constant volume. Okay, so kita tahu bahawa du sama dengan dq tambah dw. Okay, pada constant volume, so dw sama dengan kosong. So maknanya pada constant volume, du sama dengan dqv. Okay, tadi ni. Okay, dan qv sama dengan delta u. Okay, so qv sama dengan delta u lah, kita tulis macam ni lah. Boleh faham kan? So du sama dengan dq tambah
W. So kalau dia constant volume kan dW sama dengan negatif PdV kan. Constant volume maknanya kat sini sama dengan kosong. So maka du sama dengan dq. So integratekan, du sama dengan dq. So integratekan both side, integratekan du dapat delta u, integratekan dq dapat Q. So kita dapatlah QV sama dengan delta U. Dan pada constant pressure pula, kita ada formula DH sama dengan DQ tambah VDP. Dan pada constant pressure DP sama dengan kosong. So kat sini kosong lah. So maka DH sama dengan DQP. So kita dapat formula baru yang kedua iaitu QP sama dengan delta H. Yang ni yang kita dapat sebelum ni lah. Saya just revise balik je. Dan bila kita bercakap tentang entalpi, bila kita sebut tentang delta H ni maknanya H2 atau H1 lah kita akan dapat delta H. Alright, so if delta H is negative, kalau value entalpi tu negatif, maknanya apa? Heat is released. Kalau delta H negatif, maknanya heat is released. Maknanya heat tu dah release, sebab tu dia berkurang. Sebab delta H adalah H akhir tolak H awal. So bila H akhir tolak H awal bernilai negatif, maknanya H akhir rendah. Bila entalpi akhir rendah, maknanya energi dia rendah. Mana energi tu pergi? Energi tu telah diriliskan dalam bentuk heat. Jadi bila eksperimen tu kita pegang, proses tu kita pegang, so kita akan rasa dia akan panas. Sebab apa? Sebab dia adalah exothermic reaction. Dan kalau delta H is positif, maka heat is absorbed dan reaction tu adalah reaction endothermic. So in chemical reaction, reactant, product, so daripada reactant akan menghasilkan produk, and enthalpy change delta H tadi kan kita dapat sama dengan delta U tambah delta PV. Delta PV ni apa? PV product tolak PV reactant. Alright, saya nak cuba explainkan untuk kaitkan persamaan ni dengan mol. Tadi kita tahu bahawa dalam proses yang berlaku tu kita kaitkan Q dengan delta U dan QP dengan delta H. Alright. So maka instead of pressure dalam proses ni, delta H sama delta U tambah delta PV, instead of pressure and volume dependence, reaction enthalpy also depend on physical state of gas, liquid ataupun solid dan juga temperature. Walau bagaimanapun, delta PV untuk solid dengan liquid adalah sangat rendah. Sebab apa? Sebab kita bayangkan bila dia liquid ataupun solid, adakah senang berlaku perubahan volume? Tidak. Sebab volume ni adalah sangat tetap. Kalau gas senang, gas kita kurangkan pressure dia kembang, kita tinggikan pressure dia akan compress. Tetapi kalau kalau dia solid ataupun liquid, dia tak senang tu. Maknanya perubahan volume adalah sangat rendah. Bila perubahan volume sangat rendah, maka dekat sini kita boleh abaikan delta PV kat sini sebab bila delta perubahan volume sangat rendah, maka kat bahagian ni akan dapat sama dengan kosong. So kita dapat bahawa delta H sama dengan delta U. So bila delta H sama dengan delta U, kita dapat bahawa QP sama dengan QV. Alright. Saya cuba nak tunjukkan contoh apa yang kita belajar. So daripada sini kita dapat satu formula. Kita dapat satu formula iaitu QP sama dengan QV tambah RT darabkan dengan delta N. Ataupun kita boleh replacekan sebab QP sama dengan delta H. So persamaan dia jadi delta H sama dengan delta U tambah RT delta N. Delta N ni apa? Delta N adalah perubahan mol. Mol produk tolak mol reactant. So contoh soalan yang mana kita akan gunakan benda tu adalah contohnya the combustion of ethanol the combustion of ethanol in a constant volume calorimeter produce 1364.34 kJ per mole at 298 Kelvin. What is the value of delta H for the following combustion reaction? Dia minta cari value of delta H. So nak cari delta H, so bila dia bagi chemical formula macam ni, so maknanya kita akan melibatkan persamaan delta H sama dengan delta U tambah RT delta N.
Okay, so delta H kita ada value tadi, delta H sama dengan delta U tambah PV dan sebagainya. Tapi kalau soalan tu dia bagi persamaan kimia, so maka kita akan pakai rumus delta H yang ni. Delta H sama dengan delta U tambah RT delta N. Delta N adalah perubahan mol. Perubahan mol apa? Perubahan mol produk tolak dengan reaktan. Perubahan mol apa? Perubahan mol gas sahaja. Okay, so dalam produk ada berapa mol gas? Ada 2 mol gas. Ini liquid kan, so kita tak kira. Dalam reaktan ada berapa mol gas? Ada 3. Ini liquid kan, so kita tak kira. So 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. So value delta N sama dengan negatif 1. So delta H sama delta U. So delta U dia bagi tahu negatif 1363.34 kJ per mol. Okay, so kita tukar kepada joule. Sebab apa? Sebab unit R yang kita pakai adalah unit joule. So kita darabkan dengan 1000, so dapatlah yang unit joule per mol. And then darabkan dengan temperature. Okay, sorry. Tambahkan R, darabkan dengan temperature 298 kali dengan delta N negatif 1. So kita dapat delta H sama dengan negatif 1366.82 kJ per mol. Okay, alright, so saya nak explainkan, ini antara teori terakhir dalam topik ni yang saya nak explainkan, iaitu tentang Hess law. Okay, what is Hess law? Okay, as a state function, enthalpy adalah state function, maknanya dia hanya depend kepada initial dengan final condition. Okay, as a state function, enthalpy change ataupun delta H dan internal energy change delta U, the heat involved in the chemical reaction only depend on the initial and final state. Okay, alright. So delta H dan delta U ni dia hanya akan heat involved akan depend kepada initial dengan final state saja. Alright. So according to Hess law, if a reaction is carried out in the series of steps, delta H for the reaction will be equal to the sum of the enthalpy change for the individual step. Okay, alright. So Hess law ni bagi tahu bahawa kalau reaction ni katakan berlaku dalam beberapa step, daripada A nak pergi B, berlaku daripada beberapa step, daripada A pergi ke C, kemudian pergi ke D, kemudian barulah menghasilkan B. Okay, so dalam Hess law dia bagi tahu bahawa delta H untuk daripada A menjadi B adalah summation ataupun jumlah, okay, jumlah ke semua tindak balas tersebut, daripada A pergi ke C, pergi ke D, pergi ke B. Okay, contoh macam ni lah. Okay, contoh macam ni. Alright, so katalah daripada A pergi ke B, so reaction dia adalah satu cara je, daripada A tambah B terus hasil ke M dengan N. So katakanlah ni pas 1. Tapi dalam masa yang sama, okay, dalam masa yang sama A dengan B react, ada possibility dia jadi J dengan K. Lepas dia jadi J dengan K, barulah dia berubah menjadi M dengan N. So dia ada 2 step lah kat sini. Ada delta H AJ dengan delta H AM. Okay, so kemudian apa yang kita dapati bahawa sebab dia state function, dia tak kisah jalan. So maknanya jalan 1 ke jalan 2 ke, so hasil dia adalah tetap sama. So maka kat sini dia boleh tuliskan pass 1 sama dengan pass 2. Contoh dia macam ditunjukkan kat sini lah. Okay, HJ tambah HK tolak HA tambah HB tambah HM tambah HN tolak HJ tambah HK. HJ ni apa? Setiap satu step ni lah. Okay. So saya cuba nak sampaikan dalam proses ni adalah, dalam slide ni adalah internal energy dan enthalpy adalah state function. So tak kisahlah jalan mana yang dia ambil pun, dia akan tetap menghasilkan jawapan yang sama asalkan initial and final state dia adalah sama. Okay, so ini adalah contoh menunjukkan proses yang mana daripada karbon menghasilkan tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida, kemudian dari karbon monoksida, daripada karbon monoksida boleh bertukar menjadi karbon dioksida. Okay, alright. So dalam slide ni, okay, kamu saya minta kamu untuk masa balik nanti dan cuba fahamkan. Okay, dia nak tunjukkan bahawa untuk setiap satu step ini bila dijumlahkan dia akan dapat hasil yang sama. Maknanya kalau kita nak tahu berapakah nilai enthalpy yang terlibat untuk keseluruhan proses daripada karbon sampai menghasilkan karbon dioksida, maka kita kena jumlahkan ke semua delta H yang ada ni. Okay. Alright, okay. So kalau kamu tengok kat sini, apa yang ditunjukkan adalah, nampak ni delta H1,
sama dengan delta H2 tambah delta H3. Maknanya daripada karbon kalau katakan directly tambah oksigen hasilkan CO2 dapat negatif 393.15 kilojoule 3.51 kilojoule. Dan tapi kalau proses tu daripada karbon reaksi dengan oksigen hasilkan karbon dioksida reaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida, jalan ni panjang tapi still akhir sekali nilai dia juga adalah tetap negatif 393.51. Nak menunjukkan bahawa delta H ni adalah merupakan state function. Okay. Alright, so saya juga nak sentuh sedikit tentang standard enthalpy of formation. Okay, standard enthalpy of formation ni adalah enthalpy untuk formation process. Okay, untuk proses penghasilan sesuatu tu, dia punya delta H dia apa? So kita panggil delta H formation. Okay, the H values for all chemical species are relative to their constituent element in the standard state. Ini pada keadaan standard lah. Okay, contohnya formation of liquid H2O. Untuk formation of liquid H2O, delta HF dia adalah negatif 285.8 kilojoule per mol. Okay, alright. So hydrogen tambah 0.5 oksigen menghasilkan H2O. Alright. So delta H formation dia adalah untuk step yang pertama ni lah, bukan step yang kedua ni. Okay, kalau maknanya kat sini saya cuba nak tunjukkan bahawa kalau proses tu melibatkan 0.5 mol oksigen, so maka 0.5 lah dia. Okay. Alright, so jadi macam mana kita nak kira? Kalau katakan saya nak kirakan delta H untuk reaction tersebut. Okey, macam nak kira delta H? Mudah saja kan, kita tahu tadi delta H adalah state function, dia hanya consider produk dan juga reactant. So apa yang berlaku adalah kita dapatkan berapa delta H untuk produk, enthalpy untuk produk berapa. So jumlahkan delta H untuk produk C tambah dengan D dan kita akan tolakkan dengan delta H untuk reactant A dengan reactant B. Okay. Alright. So akhir sekali kita tengok on temperature dependence of reaction enthalpy. Okay, so reaction enthalpy akan depend kepada temperature. Okay, so reaction enthalpy akan depend kepada temperature. Okay, yang mana katakanlah kita ada reaction daripada reactant A menghasilkan reaction C, reactant C menghasilkan reactant D, produk D, dan kemudian boleh juga jadi daripada reactant A menghasilkan produk B, kemudian menghasilkan produk D. Okay, kan macam yang kita tengok tadi, kita dah sebutkan tentang Hess law. Okay, so dalam Hess law, delta H adalah merupakan state function. So ambillah jalan mana pun dia akan dapat hasil yang sama. Okay, dan delta H kita tahu bahawa tadi kita tahu bahawa DH sama dengan CP dt, ataupun dalam arti kata lain CP sama dengan DH over dt pada constant pressure. Okay, alright. So maknanya dekat sini enthalpy akan dipengaruhi oleh nilai CP, ataupun CP, heat capacity at constant pressure, akan depend kepada enthalpy. Alright, dan daripada sini relationship ni juga menunjukkan bahawa enthalpy, okay, the enthalpy delta H, okay, enthalpy akan depend kepada temperature. Bila temperature berubah maka enthalpy juga akan berubah. Okay. Okay, dekat sini saya nak memperkenalkan kepada kamu satu lagi formula yang terakhir, iaitu macam mana tadi kita kira enthalpy untuk reaction kalau temperature dia tak berubah. Okey, tapi kalau temperature dia berubah, macam mana kita kira enthalpy? Caranya mudah sahaja. Okey, cara dia adalah menggunakan formula ini. Okey. Delta H2 sama dengan delta H1 tambah CP darabkan dengan T2 tolak T1. Okey, ni formula terakhir yang kamu perlu ingat, yang mana kalau nak kira enthalpy bila melibatkan reaction yang ada chemical reaction, so delta H2 sama dengan delta H1 tambah CP T2 tolak T1. Terpulanglah, kalau kita dapatkan delta H1 kita pindahkan yang sebelah kanan pergi kiri dan sebaliknya. Okey, ini adalah contoh soalan yang menggunakan formula tersebut. Okey, contoh kalau kita tengok the standard enthalpy
of formation of gases H2O at 298 Kelvin is negative 241.82 kilojoule per mole. Estimate its value at 373 Kelvin given that the following values of molar heat capacity at constant pressure. Okay, dia dah bagi dah molar heat capacity C, okay, Cp at constant pressure, Cp H2O 33, hydrogen 28, oksigen 29. Assume that the heat capacity are independent of temperature. Maknanya kalau temperature berubah pun dia akan tetap. So soalan dia adalah dia minta calculate calculate the enthalpy. Alright. So, first kali adalah proses yang berlaku adalah proses daripada hidrogen react dengan oksigen untuk menghasilkan water. Dan bila kita nak kira enthalpy, formula yang kita ada adalah delta H2O sama delta H1 tambah Cp T2 tolak T1. Okey, perubahan Cp ni macam mana? Cp produk tolak Cp reactant. Cp produk apa? Produk ni adalah H2O. So Cp produk dia 1 mol darabkan dengan 33. Okey, tolakkan dengan reactant. Reactant adalah oksigen dengan hidrogen. So mol dia 0.5 darabkan dengan berapa dia punya Cp. 1 darabkan berapa. So kita dapat value delta Cp. So kita masukkan value delta Cp tu dalam persamaan ni. Yang persamaan ni, temperature kita ada 373 tolakkan dengan 298. Okey, yang dia bagi tahu dia nak pada temperature 373 berapa delta H dia. So delta H pada 298 dia dah bagi negatif 241. So sama juga macam tadi. So kita gunakan value R. So kita akan melibatkan R. So it's better if kita convertkan dia kepada unit joule. Dan kalau dibagi dalam kilojoule tukar kepada unit joule. So maka kita dapatlah jawapan delta H sama dengan negatif 242.565.87 joule per mol, ataupun kalau tukar kepada kilojoule negatif 242.56 kilojoule per mol. Okey, itu saja yang saya nak explainkan pada hari ini. Saya minta maaf sikit sebab saya actually kurang sihat sikit hari ini. Cuma kalau kamu ada apa soalan boleh tanya hari ni, ataupun kalau kurang jelas nak tengok dulu tu boleh tanya untuk kelas kita yang seterusnya. Ada apa soalan? Tak ada doktor. Ya ada doktor. Ada doktor. Terima kasih doktor. Okey, thank you Ashraf. Doktor. Ya? Doktor jangan lupa makan ubat doktor. Okey. Kami sayang doktor. Saya pun sama-sama. Saya pun sayang korang. Tapi sorry lah hari ni saya not in full energy. Cuma saya rasa macam saya perlu juga buat kelas so that at least kalau kamu tak dapat faham semua pun at least kamu dapat something lah. So sebab saya risau kalau saya postponekan terus ke depan, nanti minggu depan ada banyak lagi benda lain yang kamu nak belajar. Saya takut benda tu nanti membebankan kamu. Okay, so kalau tak ada apa-apa, cuba untuk balik nanti tengok nota yang saya dah ajar yang sebelum ni dengan hari ni dan cuba untuk fahamkan. Nanti insyaAllah by malam ni ataupun esok saya akan bagi soalan tutorial untuk kamu cuba try jawab untuk lebih faham. Okay? Alright. Okey, Doktor nak tanya juga ni doktor. Ini tiba-tiba doktor pasang lagu background music, lagu apa tu doktor? Oh, sebenarnya sebab tadi saya tak sihat sangat jadi saya tidur. Jadi kalau saya tidur selalu memang saya akan sentiasa pasang background music yang instrumental. Yang ni Disney Piano Collection, relaxing piano music. Oh. Saya lupa nak tutup tadi. So dia macam dah berapa jam kat telinga saya. Jadi dia memang saya tak perasan. Sedap doktor. Sedap doktor. Apa doktor nak dapat gambar kan? Tak apa. Sebenarnya tidur saya tak hilang lagi. Okay, so saya makan ubat tadi. Okay, tak apa, terima kasih. So saya happy walaupun saya tak dapat bagi full energy untuk hari ni. Walaupun macam mana pun energy saya bertambah lah lepas saya dengar ada orang cakap sayang saya tadi. Siapa tu? Saya. Kami sayang doktor. Saya pun sayang korang semua juga. Okay. Dia kata dia sayang lebih dari girlfriend dia. Apa dia? Dia kata dia sayang lebih dari girlfriend dia. Siapa?
Apa tu? Iman. Oh, Iman girlfriend Oi. Ya Allah. Iman bukan single ke? Iman bukan single ke? Single. Gay boy. Inilah zaman sekarang kan, bila kita single orang cakap gay, bila kita berkapal orang kutuk juga kita. So memang dunia ni macam itulah. Yang penting jadi diri sendiri, kita lagi tahu diri kita. Okay, alright, so kalau tak ada apa-apa, korang jaga diri. Okay, cuba belajar, cuba ulang kaji. Okay, especially start ulang kaji untuk kita punya midterm test, at least topik 1, 2, 3. Okay, saya dah mengajar kamu semua dan saya dah buat soal tutorial pun bersama. Jadi cuba tengok balik latihan-latihan tutorial dan sebagainya yang saya dah bagi tu untuk persediaan kamu punya midterm test. Okay, 15%. Nanti saya akan update. Okay. Alright. Doktor. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Jaga diri doktor. Okay, korang pun jaga diri, hati-hati. Thank you. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Bye-bye.